Demikianlah keadaan tiap-tiap kaum terhadap Rasulnya, samalah seperti keadaan kaum engkau wahai baginda Nabi Muhammad terhadapmu. Maksudnya begitulah. Dulu-dulu Nabi pun kena dusta, kena hina, dituduh orang gila. Semua Nabi sama. Daripada Adam tak adalah masyarakat. Sebab tak ada umat dia. Yang berdepan dengan Adam hanya anak pinak dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'a wa walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifaq wal ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع درجة في الجنة ومرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء شفاعته يوم القيامة على هذه النية وكل نية صالحة شامل خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita akan sambung bacaan Al-Quran. Tuan-tuan yang belum ada Quran boleh ambil untuk rujukan bacaan pada muka surat 523, muka surat 523. Daripada akhir surah Az-Zariyat ayat 52, muka surat 523. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca serentak. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع
يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه ومن نصر واتبع والاه إلى يوم الدين أما بعد كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول. Demikianlah keadaan tiap-tiap kaum terhadap rasulnya samalah seperti keadaan kaum engkau wahai baginda Nabi Muhammad terhadapmu. Maksudnya begitulah. Dulu-dulu Nabi pun kena dusta, kena hina, dituduh orang gila. Semua Nabi sama. Daripada Adam tak adalah masyarakat. Sebab tak ada umat dia. Yang berdepan dengan Adam hanya anak pinak dia. Bermula daripada Nabi Nuh. Masyarakat ramai. Menentang sama aja. Tuduh Nabi Nuh gila. Tuduh Nabi Nuh tukang sihir. Tuduh Nabi Nuh nak cari populariti. Nak cari harta dengan dakwah dia. Sama juga. Nabi-nabi semua menghadapi tohmahan, tentangan yang sama. Termasuk baginda Nabi Muhammad juga dianggap sama. Apa dia dianggap apa dia? Illa qalu. Bila Rasul datang hantar pada dia orang, antara slogan musuh-musuh ni akan cakap, kamu adalah orang tukang sihir, sahirun atau majnun, orang gila. Sebab bila tak sesuai dengan pemikiran mereka, walaupun pemikiran mereka yang rosak, yang datang Nabi bawa pemikiran yang betul, tapi tetap mereka tuduh dia Nabi orang gila, sihir. Kerana apa? Kerana bercanggah dengan apa yang dipegang oleh mereka. Dan mereka nampak tak menguntungkan kalau dia ikut. Jadi kita jangan nak ikut agama ni kalau ada untung keduniaan kita aja. Contoh ada orang dia datang buat baik dengan orang-orang saleh, orang masjid contohnya kan. Tujuan apa? Tujuan nak dapat undi je ke? Jangan. Tujuan tujuan dunia. Itu semua tak menguntungkan akhirat dia. Malah itu boleh jadi membawa pada fitnah yang kemudiannya. Maka datang dengan hati yang betul nak pada Allah. Nak baiki diri. Walaupun dia nampak dia rosak, dia banyak salah nak datang masjid. Okey tu. Nak cari hidayah tu. Itu betul. Datang untuk apa? Untuk nak beribadah pada Allah. Aku ni banyak kekurangan. Itu niat yang betul. Niat yang betul. Bukan kerana nak cari populariti, nak cari itu, ini dan sebagainya. Maka semua para rasul menghadapi tohmahan tuduhan yang sama. Atawasaw bih balhum qaumun taghun. Adakah mereka semua itu telah pun saling berpesan-pesan dan mencapai kata sepakat untuk melemparkan tuduhan itu? Maksudnya adakah kaum Nabi Nuh dulu sepakat dengan kaum Nabi Muhammad, orang Quraisy? Pernah dia orang pakat tak? Engkau tuduh dia sihir, kau tuduh dia gila. Aku pun nak tuduh dia sihir, tuduh dia. Tak ada pun. Sudah tentu mereka tidak dapat buat demikian. Mana ada sepakat? Tapi syaitan, sepakat tu datang daripada syaitan. Syaitan yang bagi idea. Cakapnya ni. Kata punya tu. Kutuk dia macam ni. Hina dia punya tu. Sudah tentu mereka tidak dapat buat demikian. Bahkan mereka semua adalah kaum yang melampau batas dalam ingkarnya. Dalam melawan hukum Allah. Mereka melampau sangat. Jadi ayat ini setelah mana Rasulullah rasa penat, penatnya nak berdepan dengan masyarakat yang dulu tabik hormat pada Rasulullah, sayang pada Nabi,
Tapi bila Nabi ajak Islam, dah mula menentang keras. Dah mula menentang Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah pun kadang-kadang rasa sedih lah juga. Sedih. Kenapa dia orang tak nak terima? Dulu dia orang boleh mudah je terima cakap aku. Sekarang bila ajak Islam, dia kuat menentang, payah nak terima. Maka Allah turunkan ayat menenangkan. Memberi kesabaran kepada Nabi bahawa bukan kau seorang yang kena macam ni. Dulu para Nabi dulu semua kena sama aja. Kan? Mereka tak pernah sepakat pun. Tapi memang kalau bawa benda kebenaran, inilah tentangannya. Kalau bawa ajaran Islam yang betul, akan ditentang oleh orang-orang macam ni yang anggap gila, anggap kan? Macam kita orang Islam, dia anggap musuh. Yahudi dia labelkan sebagai pengganas, labelkan sebagai orang yang jahat, orang yang macam-macam. Padahal dia orang yang penjenayah besarnya. Kan? Begitu cara dia. Maka Allah Ta'ala kata, fatawalla anhum. Kau jangan peduli dengan dia orang. Berpalinglah kamu daripada dia orang tu. Biarkan dia nak kata apa, dia kata. Fama anta bimalum, engkau tetap terpuji. Engkau tetap takkan dihina. Engkau tetap takkan salah. Takkan dicerca. Maksudnya engkau, walaupun mereka terus, jadi begitu ajaran bagi kita tuan-tuan. Kita bila berdepan dengan orang ni kadang-kadang mulut tempayan bolehlah tutup. Mulut orang payah nak tutup. Dia kata kau tu, kata kau ni, kata macam tu, macam. Payah kita nak kontrak. Jangan, tak sebenarnya macam ni, sepatutnya macam ni. Payah kita nak betulkan seorang-seorang. Payah. Kita betulkan kita, landasan laluan kita, jalan kita biar betul, ikut aturan yang Allah atur, sudah. Dia nak kata, dia kata. Dia nak bunyi, dia bunyi. Fatawalla anhum, berpalinglah kamu, engkau Muhammad daripada mereka. Pedulikan. Maksudnya biarkan dia. Biar. Fama anta malum, engkau walaupun mereka lagi ramai menghina, engkau takkan terhina. Engkau takkan dihina lah, dipandang, direndahkan oleh Allah Ta'ala. Tidak. Tetap Allah puji engkau. Jangan risau. Biar dia cakap. Wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min. Tapi bukanlah suruh paling, biar kat dia. Dia nak kutuk Islam, dia kutuk. Kita diam, tak usah kata apa. Tak. Allah kata, wadhakir, berilah peringatan. Sampailah dakwah engkau tu. Jangan duk orang kata apa, fokus tentang tuduhan dia. Dia tuduh kita gila-gila, sihir apa semua. Engkau Muhammad, tak payah nak jawab-jawab tu. Aku tak sihir, aku tak gila, aku tak cari pangkat, aku tak cari duit, tak cari harta. Tak payahlah nak kontra benda tu. Itu Allah settle. Tugas engkau, wadhakir, beri peringatan. Cerita Quran, cerita ayat turun macam ni. Alam akhirat kita hidup dunia takat ni, akhirat kita macam ni, macam ni. Dia nak kata kita gila, dia punya pasal. Kita sampaikan yang kebenaran daripada Allah Ta'ala. Itu. Fama anta bimalum wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ibn Jarir daripada Qatadah mengatakan, dzukira lana annahu lamma nazal, apabila disampaikan kepada kami, bila turun je ayat fatawalla anhum, Allah suruh Nabi Muhammad berpaling daripada mereka, tinggalkan mereka. Para sahabat faham, kalau macam ni dah lama ni, tak lama lagi dah nak turun bencana daripada langit ni. Azab akan turun. Pasal Allah suruh Nabi tinggalkan mereka. Dia orang semua takut, semua duduk diam, sembunyi kat dalam rumah. Para sahabat takut, duduk sembunyi dalam rumah. Tiba-tiba Allah kata, wadzakir. Bukan nak suruh kau berpaling tu, kau duduk diam, sembunyi, diam, selimut. Berpaling, duduk diam tu maksudnya tak payah nak jawab-jawab apa yang dia orang kutuk. Kamu hanya wadzakir. Sampaikan Quran. Sampaikan hidayah. Sampaikan dakwah. Ceritanya. Kan? Masya Allah. Ishtadda ala ashabi Rasulillah SAW. Para sahabat ni rasa takut, gementar bila dengar ayat fatawalla anhum, berpalinglah engkau daripada mereka. Fama anta malum, engkau sungguhnya takkan tercela. Dia orang rasa macam Allah nak turun balak daripada langit. Wa ra'au anna al-wahya qad inqata'at. Mereka nampak macam Quran ni dah habis ni, penamat dah. Bila penamat ni turun bencana, habis licin lah. Duk faham macam tu para sahabat. Wa anna al-'adzab qad hadar. Mereka rasa azab Allah ni nak turun dah ni. Tiba-tiba Allah turun pula ayat setelah tu, wa dzakir, tapi berilah peringatan, ceritalah, dakwahlah, ajaklah.
Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, kerana peringatan itu akan beri manfaat pada orang beriman. Kenapa Allah kata peringatan beri manfaat pada orang beriman? Orang yang tak beriman tak payah kita nak beri peringatan. Tak, bukan tak dilarang. Beri peringatanlah pada siapa pun. Cerita patutnya macam ni, tak boleh macam ni, kan? Tapi yang boleh absorb, yang boleh ambil, yang boleh terima adalah orang betul-betul ada iman. Baru dia boleh terima. Buat tak ada iman, maka dia masuk kanan keluar kiri, gitu je lah. Tak apa, kau sampaikan je. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah, beribadah kepada aku. Menyembah dan beribadah pada aku. Jadi kita dihantar mai hidup kat dunia ni buat apa? Bukan nak suruh kita cari kemewahan semata-mata. Tapi boleh cari kemewahan untuk kemewahan akhirat. Cari kaya dunia, nak guna kaya dunia tu untuk kaya akhirat. Silakan. Kan? Bukan nak suruh hidup dunia ni cari harta. Semua fikir dunia untuk dunia aja. Akhirat tak pernah fikir. Bukan itu tujuan kita. Allah hantar liya'budun, untuk mengabdikan kita jadi hamba. Untuk kita ni jadi hamba Allah. Apa makna hamba Allah? Bila hamba ni dia ikut aturan tuan dia. Tuan dia buat undang-undang macam ni, ya sami'na wa ata'na, patuh, ya ikut. Itu je kita ni. Allah dah buat undang-undang, tak boleh ni, buat macam ni, hukumnya ada dah. Maka kita patuh je lah. Kan? Habis tu kenapa pula? Ada satu kisah Nabi Musa AS. Kaum Nabi Musa tanya Nabi Musa, Musa, pasal apa Allah masukkan orang dalam neraka? Ada yang masuk syurga, ada masuk neraka. Sedangkan semua orang tu adalah Allah yang cipta. Dia cipta orang, akhirnya dia masuk orang tu dalam neraka, yang ni masuk syurga. Pasal apa pula? Lebih baik dia jangan cipta je. Jangan lahirkan, jangan cipta manusia tu sehingga manusia tu nak masuk neraka. Kan? Kita nampak macam logik juga soalan tu. Apa Allah cipta orang? Cipta bagi dia hidup, tak tahu masuk umbal dalam neraka. Kan Allah tahu dah dia akan masuk neraka, baik jangan cipta dia. Jadi Allah kata nanti aku bagi jawapannya kepada Musa. Orang tanya Musa, Musa tak tahu jawapan, Musa minta pada Allah. Ya Allah, ada orang tanya aku demikian. Buat apa engkau cipta manusia? Bila cipta, tiba ada manusia yang kau cipta tu, kau masukkan dia dalam neraka, ada yang masuk syurga. Baik yang masuk neraka tu jangan cipta langsung, supaya semua masuk syurga. Jadi Allah pun kata macam Musa, aku akan bagi jawapan nanti. Ya, aku akan bagi jawapan nanti. Jadi sekian lama itu Allah suruh Nabi Musa tanam pokok. Adalah pokok yang berbuah. Macam kurma gitulah kot, kan? Tanam pokok yang buah. Jadi Nabi Musa pun tanamlah, tak tahulah apa sebab Allah suruh tanam. Tanam je lah, dia taat perintah Allah. Maka bila keluar buah, keluar hasil, Nabi Musa nak bagi kepada orang ni, pada ilmu dia nak bagi ke orang ni, bagi buah yang elok-elok. Yang buruk-buruk tu jangan bagi yang elok. Jadi dia cari buah yang elok-elok, cantik-cantik, gebu-gebu, besar-besar, gemuk-gemuk. Mana-mana begitulah kan. Buah tu dia simpan elok-elok, dia letak dalam bakul yang cantik. Grup bakul buah-buah yang cantik. Supaya nak bagi pada orang dan sebagainya. Lepas tu ada buah yang buruk-buruk, yang tak elok lah. Dia pun ambil masuk dalam bakul lain, tak campur. Akhirnya bakul yang tu dah memang tak boleh makan, buruk. Dia campak buang, masuk longguk api, dia bakar dengan api. Kan? Yang buah buruk tadi, dia bakar longguk-longguk, kayu-kayu semua, dia bakar. Buah yang cantik, dia simpan elok, bagi orang makan. Maka Nabi Musa, Allah tanya, wahai Musa, engkau dah tanam pokok? Dah keluar buah. Apa kau dapat? Buah yang elok aku berbakul ni nak bagi orang makan. Buah yang tak elok, kau buat apa? Aku longguk satu tempat, akhirnya ambil kayu-kayu bakar. Maka Allah kata macam itulah juga aku cipta manusia. Aku yang cipta manusia. Manusia yang buahnya elok-elok, manusia yang elok-elok aku simpan bagi elok-elok. Manusia yang buruk-buruk aku cantai-cantai masuk
api bakar je. Kan? Faham tuan? Macam itulah. Engkau yang tanam pokok, tapi engkau yang bakar buah yang kau tak nak, yang buruk. Itu juga aku cerita manusia. Manusia tu yang pilih jalan buruk, aku bakar je lah. Yang elok, bolam bakul, simpan bagi kat orang. Makan sedap. Dia dapat memanfaatkan orang dan sebagainya. Masya Allah tuan. Agak-agak kita duduk buah mana tuan? Buah yang elok ke buah yang tak elok? Mudah-mudahan kita semua jadi buah-buah yang cantik, yang elok, yang boleh memanfaatkan orang lain. Sebab tu Nabi sebut, apa dia? Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas. Orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Masya Allah. Dari sudut manfaat akhiratnya. Dari sudut manfaat akhiratnya. Penjenayah, dia beri manfaat juga. Dia bagi manfaat juga. Tapi manfaat cara tak baik dia lah. Dia pun jamu anak bini juga. Tapi daripada sumber yang kotor, dengan akhlak yang buruk. Itu bukan manfaat akhirat. Yang maksud khairun nas, semulia-mulia manusia adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada manusia. Manfaat no akhirat no. Yang menyelamatkan orang daripada neraka. Yang menyebabkan orang dapat pahala banyak. Menyebabkan orang dapat amal banyak. Sana. Dekat manfaat dunia, orang kafir lagi besar manfaatnya daripada orang Islam. Oh, banyak jutawan-jutawan orang kafir tolong orang. Tapi tak mendatang manfaat akhirat dia. Kerana dia tak beriman. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita jadi contoh tadi, macam Nabi Musa tadi, buah yang baik yang dipelihara dengan elok. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin itu tugas yang Allah hantar mai. Supaya kita mengabdikan diri, menjaga diri, mematuhi perintah Allah Ta'ala. Maka itulah manusia yang baik yang akan diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Ma uridu minhum min rizqin. Ayat seterusnya 57. Allah Ta'ala sebut, ma uridu minhum min rizqin. Bukanlah aku tidak sekali-kali menghendaki balasan rezeki daripada kau. Kau kena bayar yuran dengan aku. Tak. Aku tak perlu pun rezeki daripada kau. Aku tak perlu pun amalan kau. Kau banyak amalan tak menguntungkan aku pun, kata Allah. Kau tak buat amal, tak merugikan aku pun. Kau beriman, yang menguntung diri kau sendiri. Kau dapat untung. Kalau kau tak mau beriman, bantah hukum Allah, engkau sendiri yang rugi. Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian dari mereka, hamba, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan pada aku. Aku tak perlu pun. Tetapi mereka sendirilah yang dapat untung, kejayaan, kebaikan daripada apa yang mereka lakukan. Mengabdikan diri mereka tu, menguntungkan diri mereka sendiri. Satu, dalam sebuah hadis Qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarraq li'ibadati, engkau lapangkanlah diri untuk tunduk ke aku, buat ibadah pada aku. Lapang diri engkau. Kau kosongkan masa engkau untuk aku, kata Allah. Maksud untuk mengabdikan diri untuk aku. Semahyangnya, buat ini, buat itu. Amla'u sadraka ghinan, aku akan kayakan hati engkau. Kalau kau tunduk pada aku, banyak buat ibadah, takut dengan Allah, patuh perintah Allah, aku akan kayakan hati engkau. Aku akan kayakan hati engkau. Maksud, tenang hati. Gembira, happy dengan kita punya ibadah. Tuan-tuan dah ulang alik masjid berapa puluh tahun. Masya Allah. Kalau sekali orang ajak pergi tempat disco, tempat maksiat, sanggup tak tuan? Ui, tak boleh tuan, tak boleh. Kita tak boleh duduk. Mana boleh? Tak senang. Walaupun sesaatnya orang ajak masuk. Rasa macam, tak boleh duduk. Tapi duduk dalam masjid lama-lama, okey, tenang. Maksudnya Allah dah penuhkan hati tuan-tuan dengan ketenangan, kekayaan akhirat. Rasa happy, rasa beruntung, rasa dapat habuan akhirat tu banyak lah. Kita boleh duduk dalam masjid ni. Wah, sonok boleh etika dalam masjid, pahala banyak. Kita boleh zikir banyak, dengar Quran, duduk dalam kuliah, dapat ganjaran. Rasa tu Allah dah penuhkan hati tuan-tuan dengan kekayaan akhirat. Kan? Orang yang tak biasa macam ni,
duduk, dia gelisah. Tak boleh nak duduk. Nak buat kebajikan. Contoh duit juga. Orang yang suka derma. Biasa ada derma-derma. Takat nak bagi benda yang banyak sekali-sekala. Tak ada masalah. Tapi orang tak pernah derma. Sekali nak bagi. Menggeletar tuan. Ish. Nanti lah. Tu tafarraq li ibadati, engkau lapangkan, paksa diri engkau, lapangkan diri engkau, tenangkan diri engkau untuk buat ibadah pada aku. Nasib aku akan penuhkan hati engkau dengan kekayaan, ketenangan, kegembiraan dengan ibadah yang kamu buat. Wa asadda faqrak, dan aku akan wa asaddu faqraka, aku akan cukupkan kefakiran kau. Kau takkan rasa menyesal datang masjid. Tak rasa menyesal bangun pagi awal tak tidur kan, kita tidur sekejap, bangun pagi awal sebelum subuh tak menyesal, seronok. Tak bangun tu rasa menyesal. Kan? Kita boleh buat kebajikan, kita rasa seronok, tenang, tak rasa menyesal. Wa illa taf'al, kalau kau tak mau buat ibadah kat aku, mala'tu sadraka syughlan, aku akan penuhkan hati engkau dengan macam-macam kesibukan dunia. Tak tenang. Duduk tak tenang, tak bahagia. Walaupun harta banyak, kan, pangkat jawatan tinggi, tapi tak tenang. Rasa tak cukup, rasa gundah gulana, macam-macam. Ini aku bagi kat kau, hati kau sibuk sampai kau tak dan nak jumpa aku. Walam asad, dan aku takkan cukup, takkan tutup kefakiran kau. Kau tetap jadi fakir sampai bila-bila. Fakir ni apa tuan-tuan? Bukan makna fakir tak ada duit. Tapi fakir ni sentiasa nak. Tak cukup-cukup. Walaupun dia dah, dia orang nampak harta dia banyak. Tapi sentiasa nak sakau tuan-tuan. Tak cukup, ngap orang. Nak ambil yang tu punya. Tu orang tu dapat, aku nak. Aku nak. Sibuk nak. Sampai mati, apa pun tak sempat nak prepare. Itu dia. Na'udzubillah min dzalik. Allah ingatkan kita. Biar lapang. Tenang untuk Allah. Dan kita akan rasa gembira, bahagia dengan amalan-amalan yang kita buat. Dalam hadis lain, Allah Ta'ala berfirman juga, Ibn Adam, wahai anak Adam, khalaqtuka li'ibadati. Aku yang cipta engkau jadi manusia supaya engkau tunduk kepada aku. Buat ibadah kat aku. Aku yang cipta engkau supaya, tujuan aku cipta engkau supaya engkau tunduk perintah aku, taat perintah aku, buat ibadah pada aku. Fala tal'ab, jangan main-main. Jangan main-main maksudnya jangan tinggal perintah aku, jangan buat main dengan hukum hakam aku, jangan buat indah tak indah terhadap perintah aku, jangan. Wa takaffaltu birizqik, aku yang jamin rezeki engkau. Fala tata'ab, tak payah kau nak penat sampai tak boleh nak buat ibadah langsung. Penat lari sana, lari sini, tak ada nak buat ibadah. Ini menyesal nanti. Fatlubni tajidni, maka kau cari aku. Cari aku maksud cari redha aku. Cari rezeki, minta dengan aku. Apa masalah menghadap aku. Tajidni, engkau akan jumpa aku. Maksud engkau akan dapat apa yang kau hajati. Kau cari aku, kau dapat apa yang kau nak. Fa in wajadtani wajadta kulla syai', kalau engkau dah jumpa aku, engkau akan dapat semua sekali. Jumpa tadi maksud jumpa tadi dapat redha Allah. Kalau engkau dah dapat redha aku, kau buat sungguh, tunduk sungguh, engkau dapat redha aku, engkau akan jumpa semua yang kau nak. Apa dia? Syurga. Kau dapat syurga. Semua kita nak ada dalam syurga. Kan? Wa in futka fataka kulla syai', kalau engkau abaikan aku, kau tak cari aku, kau tak nak jumpa aku, maka kau akan terlepas semua benda. Semua benda kau terlepas. Harta dunia kau dulu, rumah ni kau punya, tanah ni kau punya, ini kau punya, langsung terlepas. Lepas dapat kau ambil. Kau mati masuk kubur, tak bawa tu. Tak dapat pun, tak senang pulang kubur. Dunia senang. Hidup senang. Terlepas semua. Masuk dalam kubur, tak ada senang. Wa ana ahabbu ilaika min kulli syai', engkau tahu dah, sungguhnya aku ni, kata Allah Ta'ala, aku sangat cinta pada engkau daripada segala-gala yang lain.
Aku sayang kat kau. Sebab tu bagi nasihat sebab kau ikut aku je. Patuh kat aku je. Taat kat aku je. Kau akan jumpa semua benda. Dapat segala-galanya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang mencari Allah. Tuan-tuan, inilah mana jalan nak cari Allah ni. Duduk masjid, i'tikaf, contohnya berzikir, istighfar, buat kebajikan. Ada harta, kita buat kebajikan harta. Ada tenaga, kita buat kebajikan tenaga. Ada mulut, kita buat kebajikan mulut, cakap yang baik-baik. Ada telinga, bawa dengar benda-benda yang baik-baik. Ada mata, bawa petengok pada benda-benda baik, kaki, tangan dan sebagainya. Dan buat yang apa yang Allah perintah. Allah Ta'ala sebut, aku ni bukan nak harta kamu, bukan nak makanan daripada kamu, aku tak minta pun. Untung tu balik pada kamu sendiri. Disebutkan. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah dialah sahaja yang maha pemberi rezeki kepada semua makhluk dan dia sajalah yang mempunyai kekuasaan yang tak terhitung, tak terhingga. Lagi yang maha kuat, kukuh kekuasaannya. Allahu Akbar. Jadi kalau kita tengok, Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi lain. Allah kata, wahai anak Adam, kalau kamu kumpul semua manusia daripada awal manusia Adam sampai manusia last di muka bumi. Semua manusia, semua jin yang terawal sampai terakhir kiamat tu. Semua berkumpul di satu tempat dan semuanya meminta macam-macam permintaan yang besar-besar. Sungguhnya permintaan kamu tu sekadar titisan jarum yang dicelup dalam laut. Jarum kan, celup dalam laut, kita angkat. Air yang melekat kat ujung jarum tu ada menyebabkan laut jadi kering kan tuan. Tak ada kesan, laut tetap nampak macam tu juga. Satu titik yang melekat kat jarum, itu je permintaan kamu wahai manusia dan jin. Laut yang luas terbentang ni adalah kekayaan aku yang takkan kurang sikit. Kau nak minta apa? Mintalah. Sebab tu Nabi suruh kita minta, kalau nak minta syurga ni, minta syurga yang terbaik. Syurga Firdaus yang paling tinggi bersama para Nabi. Selevel dengan para Nabi. Kita minta, ya Allah masuk ke syurga yang paling tinggi, selevel dengan para Nabi, para Siddiqin, syuhada, as-salihin. Minta yang tu. Kan? Allah tetap tak rugi. Kalau Allah tunaikan, untung kita. Kan? Sebab tu kita jangan pandang kepada amalan kita. Allah, saya ni baru sembahyang bersikit macam ni, takkan nak minta syurga yang paling tinggi. Tak, itu Nabi suruh. Dan jangan pandang hina pada orang lain. Nampak dia ni tak pandai lah. Amalan dia sikit ni. Jangan pandang hina. Kalau kita lebih pada dia, orang nampak kita lebih pada dia tu, orang tu pun tetap kita pandang dia ada kemuliaan lain. Mungkin dia kurang di sudut ni, dia lebih di sudut lain. Kan? Begitulah. Sentiasa kita pandang husnuzan kepada seluruh makhluk Allah yang lain. Allah yang maha pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin, dan dialah yang maha berkuasa, yang maha kukuh, yang maha utuh, kuat dan takkan tergugat kekuatan Allah. Tak ada siapa boleh gugat, ancam Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tengok, kalau kita pegang pada ayat tadi, cukup satu ayat, kita yakin keganasan yang berlaku di Timur Tengah tu, tindas kepada orang Islam, macam tu, macam tak ada siapa boleh nak halang, nak lawan ni. Tak ada, jangan takut. Itu adalah aturan Allah. Allah ada, Allah tak tunjuk lagi. Belum sampai masanya yang Allah nak tunjuk kekuatan dia. Allah boleh datang air, tentera Allah dalam bentuk air. Ya. Angin taufan, ya. Kalang kabut Nabi. Akan rosak semua. Kan? Zaman Nabi-Nabi dihantar, Nuh, Hud, Soleh semuanya. Nabi ni kelompok yang lemah. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi apa lagi? Nabi, semua para Nabi adalah golongan yang lemah. Yang miskin. Kalau nak banding dengan orang musuh dia. Kaya, kuat, hebat. Nabi ni kerdil dari sudut pandangan orang. Tapi mereka semua tak risau. Allah ada. Allah ada. Bukan takut. Begitulah
Tanam keyakinan kita bahawa Allah sentiasa bersama kita. Habis itu kenapa Allah nak masukkan orang dalam syurga ni bukan mesti bagi senang, lenang, kaya, raya semua masuk syurga. Oh, yang kena naya orang, kena zalim orang tak masuk syurga. Tak. Ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang ahli syurganya, mereka adalah orang yang dizalimi, orang yang dipandang hina, dipandang hina, dizalimi. Syahid yang pertama dalam Islam, Sumayyah, dan juga suaminya Yasir. Dua tu kekejaman yang takkan kita tak pernah, kita dengar cerita pun takut. Sumayyah disula, kemaluan dia dicocok dengan tombak kan? Cocok daripada kemaluan dia sampai naik ke sini, naik ke tengkuk dia. Dia tikam masuk sampai ke tengkuk dia. Syahid. Tu perempuan syahid pertama dalam Islam. Lepas tu Yasir pula dikoyak kangkang dia, diikat kuda ke dua kaki, dua ekor kuda pergi kanan, kuda pergi kiri. Diikat kaki kanan ke kuda kanan, kiri ke kuda kiri. Pukul kuda sulari sekencangnya. Apa jadi tuan-tuan? Terkoyak kaki, terbelah dua badan. Itu Yasir, syahid lelaki yang pertama dalam Islam. Jadi penilaian Allah nak masukkan orang dalam syurga lagi mudah dengan cara tu. Cara dizalimi, kita tak nak lah tentu kan. Tapi kita yakin yang berlaku di sana, walaupun kita sedih, kesian dia orang, rumah kena hancur kan, anak pinak tah lari pecah ke mana, kena tindih dengan batu, jadi kubur pun tak ada. Mungkin dah hancur badan, tak ada kubur ke mana dah. Masya Allah. Tapi itu jalan ekspres syurga dia orang tu. Senang masuk syurga. Tak ada hisap untuk dia orang. Kerana mati syahid kalau ikhlas. Masya Allah. Baru ni dia orang kata apa tu? Yang syahid, pemimpin di sana, pemimpin Islam yang baru dibunuh tu, 3 hari kosong pun tak makan, tak ada makanan nak makan. Air tak jumpa apa hari dah. Tak ada makan, tak ada minum. Kerana apa ni, pihak musuh ni dia ambil, dia buat forensik, tengok makanan tak ada dalam perut dia. Begitulah perjuangan mereka. Iaitu syurga ekspres, mudah untuk dia orang. Kita ni Masya Allah, nak kena hidup, nak kena hisap, nak kena beratur, nak hisap, Allah Ta'ala nak hisap ni, tak tahu macam mana keadaan. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Jadi begitulah nak sebutnya, Dzul Quwwatil Matin. Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuat. Allah boleh je sekadar kun fayakun, hancur habis semua musuh, tentera musuh. Seperti mana Allah datangkan taufan kepada tentera-tentera Ahzab, musuh Nabi. Datang taufan ni, hancur lebur habis semua. Kan? Begitulah kisah-kisah ni. Fa inna lil ladzina zalamu, Allah kata Allah Maha Kuat, maka sungguhnya bagi orang zalim zanuban mithla zanubi ashabihim adzan. Insyaallah ini Ramadan. Setelah ternyata hakikat, kita tengok ayat 59 dan 60 penamat surah Az-Zariyat. Setelah ternyata hakikat yang demikian, maka sungguhnya bagi orang-orang yang zalim, yang menentang ajaran Nabi Muhammad SAW itu ada bahagiannya dalam azab siksaan. Seperti bahagian rakan-rakan mereka kaum kafir yang telah lalu. Oleh itu, janganlah mereka meminta kepada aku segera datang azab di dunia. Tak payah minta. Jadi orang kafir yang menentang Nabi, kata, mana engkau kata kena azab? Tak ikut engkau kami kena azab. Mana azab? Mana azab? Minta datang cepat. Allah turun ayat, tak payah kau nak minta cepat-cepat. Kena tetap kena. Ada bahagian azab, tak payah nak minta. Dan maka kecelakaan dan kebinasaanlah bagi orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Jadi juga bagi kita pengajaran supaya menjaga cakap-cakap. Jangan, Nabi kata, la tatamanna liqa'al adu, jangan kamu mengharap-harap nak jumpa musuh. Jangan minta musibah. Jangan minta apa-apa bencana. Sama ada bencana untuk kita pun jangan doa kat orang lain pun jangan. Tapi seringlah minta afiah, selamat, kesejahteraan. Jadi kadang-kadang bencana yang kena kat kita tu kerana mulut kita, mungkin kerana perbuatan kita juga yang mengundangnya. Kan? Jangan. Jaga.
Istighfar banyak-banyak, minta ampun pada Allah Ta'ala. Fawailu lilladzi, celakalah orang kafir itu. Min yaumihimul ladzi yu'adun, celakalah, kebinasaanlah kepada orang kafir yang pada hari yang telah dijanjikan pada mereka di hari azab nanti habis. Dia dapatlah kecelakaannya. Tamat surah Dhariyat, masuk surah At-Tur. Wat-Tur, demi gunung Tur. Gunung Tur di mana? Iaitu di semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai, di dalam sekarang ni sempadan itulah. Sempadan dengan Gaza, dan dia dikira dalam negara Mesir. Macam itu. Di situ ada Jabal Tur, Bukit Tur. Bukit tersebut Allah gunakan bahan sumpah demi Bukit Tur. Kenapa? Banyak peristiwa di Tur ni. Antaranya Nabi Musa 2 kali lalu di Tur, semuanya dengan kebaikan. Laluan Nabi Musa daripada Jordan, dia nak balik ke Mesir, dia lalu ke Gunung Tur. Maka Allah bagi mukjizat kat dia, tongkat boleh jadi ular. Tangan dia dalam gelap-gelap jadi spotlight. Di Gunung Tur. Allah panggil dia datang. Allah suruh buka kasut. Kau ada di wadi yang berkat ni. Tempat yang berkat. Tuh. Lepas tu, peristiwa yang kedua setelah dia lari daripada Fir'aun. Fir'aun tenggelam dalam laut. Lintas ke sekali lagi ke kawasan tersebut. Duduk situ. Turun kitab Taurat di situ. Kitab Taurat turun pada Nabi Musa di situ. Itu peristiwa yang telah berlalu. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW lalu sembahyang di atas Bukit Tur tu. Nabi sampai Mesir ke? Tu dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi lalu nak pergi Palestin. Lalu situlah. Sembahyang di Jabal Tur. 2 rakaat di situ. Tempat Nabi Musa munajat. Tempat Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Ya? Lepas tu, akan datang Jabal Tur ni menjadi tempat selamat untuk umat-umat yang mengikut Nabi Isa AS. Pengikut Nabi Isa, Allah perintah suruh naik atas Bukit Tur, selamat diri daripada Ya'jud Ma'jud. Situ peristiwa akan berlaku nanti. Daripada situ juga Allah turunkan hujan menjadi aman, damai, sejahtera untuk seluruh dunia. Mula Allah turun di situ. Jadi banyak peristiwa berkat, peristiwa keselamatan, peristiwa yang baik di Jabal Tur. Jabal Tur ni. Allah guna sumpah demi Bukit Tur. Wa kitabim mastur, demi kitab yang dah tercatat, terbentang. Fi raqqim mansyur, demi kitab yang telah tercatat dengan rapi pada lembaran surat yang terbuka, yang tersebar. Ajarannya tersebar mana-mana. Apa yang Nabi Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, semua sesuai. Di penjuru dunia mana pun sesuai. Fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur, dan demi rumah al-ma'mur. Mana rumah ma'mur? Baitul ma'mur, sebagian ahli tafsir mengatakan Kaabah. Sebagian mengatakan bukan Kaabah di bawah yang kita tawaf ni. Kaabah bertepatan di langit atas, Baitul Ma'mur yang dijadikan tempat tawaf oleh para malaikat. Bawahnya Mekah tu, Kaabah tu, atas langit tu tempat malaikat tu tawaf. Malaikat sentiasa masuk ke Baitul Ma'mur, bertawaf di situ, beribadah di situ. Dan di situ tempat simpanan Al-Quran sebelum Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Baitul Ma'mur. Jadi Allah bersumpah dengan sumpah-sumpah tadi kerana tempat tu sangat-sangat hebat. Kita tak tahulah, kita naik cari pun tak jumpa, tuan-tuan. Baitul Ma'mur. Allah tak izinkan kita nampak. Tapi yang kita nampak, Wat-Tur, Jabal, Bukit Tur. Yang kita jumpa, kitab Mastur, Quran. Wasaqfil marfu', dan demi bumbung yang tinggi, iaitu langit macam bumbung kita. Wal bahril masjur, dan demi laut yang penuh dengan cahaya dan segala macam benda dalam tu. Binatang, khazanah, macam-macam. Yang mamluk ni sebutnya. Sungguhnya azab Tuhanmu tetap akan datang. Jadi seolah awal surah ni ada kaitan dengan akhir surah tadi. Yang Allah kata azab akan kena. Jangan duk minta-minta. Pasti datang. Itu Allah bersumpah demi
Apa itu? Apa ni? Inna azab rabbika lawaqi'. Azab Tuhan engkau pasti datang, pasti berlaku pada orang-orang yang menentang Allah. Takkan Allah biar kosong itu tuan-tuan. Azab pasti kena. Ialah tak nampak kat dunia, tapi akhiratnya pasti kena. Ma lahum min dafi'. Kamu takkan boleh tolak lagi, takkan boleh elak. Kalau datang azab, takkan boleh elak. Kan? Jadi satu ketika Jubair bin Mut'im, sebelum dia Islam, dia datang kepada Nabi nak bincang hal tawanan perang masa di Madinah. Nak bincang hal tawanan perang. Dia tak Islam waktu tu. Dia datang-datang tu, dia dengar Nabi tengah jadi imam sembahyang pagi subuh. Nabi baca surah Tur. Dia pun dengar, oh sedapnya, oh indahnya bahasa, sedapnya. Sampailah pada ayat, Inna azab rabbika lawaqi'. Pasti azab Tuhan kamu akan datang kepada orang yang menentang. Ma lahum min dafi'. Orang yang kena azab takkan boleh elak, takkan boleh tolak. Yauma tamurus sama'u maura. Pada hari langit dan segala isinya bergegar dengan sekuat-kuatnya hari kiamat. Dia dengar tu dia dah mula gementar, takut, tak berani dah nak jumpa Nabi Muhammad. Tak senang lah. Dia kata macam mana aku nak elak daripada azab ni, Allah nak campak hidayah ke dia. Dia tak senang duduk, tak senang duduk. Macam mana ni? Nak tunggu Nabi habis dan dia nak masuk Islam. Dia dah nekat nak masuk Islam dah. Kan? Falamma intaha, bila sampai pada ayat Nabi baca satu surah. Satu rakaat itu satu surah Tur ni. Sampai am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Adakah mereka itu dicipta untuk selain daripada tunduk pada Allah? Ataupun mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard. Bukankah ataupun mereka-kah yang cipta langit bumi ni? Mereka akan cipta. Maksud orang kafir yang menentang tadi ni. Bal la yuqinun. Bahkan mereka sendiri pun tak yakin, tak mampu. Sampai hati dia lebih debar hati, tak senang. Akhirnya selepas Nabi sembahyang terus dia syahadah. Dia datang pada Nabi menyatakan Islam. Siapa dia? Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Dan Ummu Salamah mencatatkan, aku dengar Nabi baca surah Tur pagi subuh. Oh, bahasa yang alunan bacaan Nabi yang sangat indah, seronok. Kan? Yusalli ila jambil bait. Ketika di Mekah, Nabi sembahyang duduk dekat Kaabah, baca surah Tur. Oh, dengar sedapnya. Merdu suara Nabi SAW. Yauma tamurus sama'u mawra wa tasirul jibalu sayra. Apabila berlaku kiamat, maka kecelakaanlah. Wailul yauma idzil mukadzibin. Celakalah bagi orang-orang yang mendustakan Allah Ta'ala dahulu. Alladzina hum fi khawdin yal'abun, iaitu orang yang leka di dunia dahulu, leka dengan kesesatan. Tak mau kembali pada Islam, tak mau taubat, leka seronok dengan urusan maksiat dia. Pada hari mereka ditolak ke alam neraka Jahannam, ke dalam neraka Jahannam dengan penolakan sekasar, dihumban dalam neraka Jahannam. Dan dikatakan kepada mereka, ambil engkau hadhihin nar, ambil engkau neraka ni, rasa engkau neraka ni, alladhi kuntum biha tukadzibun, yang dulu engkau ni tak percaya, engkau nafi, kata tak ada lah neraka, mana ada. Sekarang rasa engkau. Satu ungkapan penghinaan kepada mereka yang menentang Allah, tidak menerima Islam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada ayat ni. Dan sebenarnya kisah ni, ancaman Allah kepada penentang-penentang ni ada sambung lagi lah. Cuma kita baca tadi sampai muka ni je. Akan datang kita sambut ayat 15 dan seterusnya. Surah At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'ana bi'al'an wa ma'allamtana wa alina ma yanfa'una barikana fi. Allahumma barikana fi hadha al-yawm, barikana fi jam'ina hadha, barikana fi qira'atina hadhi, waj'al hujjatan lana la alayna, waj'alhu syafi'an lana yawmal qiyamati ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma tawaffana musliman alhaqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وعمر رعاتنا وأفقنا كل هول دون الجنة. اللهم اختمنا بالحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنكم تقبل يا كريم. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum.